Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari yang mulia ini saya mewakili kumpulan akan memulakan perbicaraan tentang rahsia kebahagiaan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seperti yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang terbaik bagi umat. Hal ini diperkukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kalamnya dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang mafhumnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhirat serta banyak berzikir kepada Allah. Dalam konteks rumah tangga pula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan model suami yang romantik. Baginda merupakan contoh ikutan setiap suami di dunia ini. Dalam mengurus dan mengendalikan rumah tangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan cara yang terbaik dan mengelakkan segala jenis konflik. Baginda juga cukup terkenal dengan sifatnya yang budiman. Baiklah, saya teruskan lagi pembentangan dengan menerangkan akhlak Rasulullah terhadap isteri-isteri beliau. Baiklah, yang pertamanya, Rasulullah ni seorang yang lembut dan penuh kasih sayang terhadap isteri-isterinya. Perkara ini kita dapat lihatkan melalui peristiwa baginda Rasulullah ni mendukung isterinya. Baginda Rasulullah juga seorang yang kuat dan gagah sehingga mampu bermanja dengan isterinya dengan mendukung mereka. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika saat hari raya, biasanya ada dua budak Sudan yang memperlihatkan kebolehannya mempermainkan tombak dan perisai. Maka ada kalanya aku sendiri yang meminta kepada baginda Nabi atau baginda sendiri yang menawarkan kepadaku, apakah kamu mahu melihatnya? Maka aku jawab, ya mahu. Maka baginda mendukung aku di belakangnya, sementara pipiku bertemu dengan pipinya sambil baginda berkata, teruskan hai Bani Arfadah. Demikianlah seterusnya sampai aku berasa bosan. Lalu baginda berkata, apakah kamu merasa sudah cukup? Aku menjawab, ya sudah. Lalu baginda berkata, kalau begitu pergilah. Ya, hadis riwayat Bukhari. Seterusnya yang kedua, melalui peristiwa baginda memanggil isteri dengan panggilan yang manja. Baginda juga memanggil isterinya dengan panggilan manja. Antaranya baginda memanggil Aisyah dengan Aish. Sabda baginda Rasulullah, wahai Aish, ini adalah Jibril. Ia menitipkan salam untukmu. Lalu aku menjawab, waalaihissalam warahmatullah. Hadis riwayat Bukhari. Lembutnya jiwa baginda Rasulullah ni yang sentiasa mengasihani ahli keluarga baginda Rasulullah, khususnya para isteri baginda. Baiklah, kita teruskan lagi dengan peristiwa yang ketiga, iaitu makan dan minum daripada pinggan serta gelas yang sama. Perkara ini kita dapat lihat dari Aisyah berkata, tak kala saya haid, saya minum, kemudian saya memberikannya kepada Nabi dan beliau meletakkan mulutnya di atas tempat bekas mulutku. Tak kala saya haid, saya memakan daging yang masih melekat di tulangnya. Lalu saya memberikannya kepada Nabi dan baginda pun meletakkan mulutnya di atas tempat bekas mulutku. Hadis riwayat Ahmad. Kasihnya baginda ni bukan hanya dari percakapan, tetapi sehinggakan perbuatan baginda Rasulullah yang menunjukkan baginda ni seorang yang sangat manja terhadap isteri-isterinya ni. Baiklah. Seterusnya yang kedua, pengakuan di khalayak ramai. Kita lihatkan ya. Pada saat banyak suami ni menganggap bahawa sekadar menyebut nama isteri di depan orang lain dapat mengurangi harga diri, kita mendapati Rasulullah justru menampakkan cintanya pada para isterinya di depan umum. Kita dapat lihatkan perbezaan ya. Perkara ini kita dapat lihatkan melalui Syafiyah binti Huyai mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ia berbincang dengan beliau beberapa waktu. Ia berdiri untuk pulang. Rasulullah pun ikut berdiri menghantarkan Syafiyah pulang.
Ketika Syafiah dan Rasulullah sampai di depan pintu Ummu Salamah, nampak dua orang Ansar yang lalu pada ketika itu dan memberi salam kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda kepada mereka berdua itu, perhatikanlah baik-baik oleh kamu berdua, dia ini tidak lain Syafiah binti Huyai. Maksudnya Rasulullah menyebut nama isteri baginda ni di depan orang ramai. Dan berbeza dengan orang yang menganggap bahawa ketika dia menyebut nama isterinya di depan khalayak ramai ni dapat menjatuhkan harga dirinya. Perkara ini berbeza. Sambung dengan poin yang seterusnya, iaitu tempat bersandar ketika susah. Di sini kita dapat melihat bahawa Nabi SAW ialah seorang suami yang sangat memahami keadaan isteri-isterinya, baik keadaan fizikal maupun psikologi. Ini dapat dilihat daripada satu kisah, iaitu Maimunah, salah seorang daripada isteri Nabi, berkata, suatu hari ni Rasulullah datang kepada salah seorang daripada kami ni sedang haid. Lalu baginda meletakkan kepalanya di atas dada isterinya yang sedang haid tu, lalu membacakan ayat Al-Quran. Kisah yang kedua, kita dapat lihat bagaimana Rasulullah memahami isteri-isterinya ialah Rasulullah cuba menenangkan salah seorang daripada isterinya yang tertekan. Satunya begini, satu hari ni baginda datang kepada Safiyah. Baginda mendapati Safiyah sedang menangis. Lalu baginda bertanya, apa yang membuatmu menangis? Safiyah pun mengadulah kepada Rasulullah. Dia mengatakan bahawa ada seorang perempuan tu berkata bahawa Safiyah tu adalah anak Yahudi. Lalu baginda berkata, katakanlah kepadanya, bapaku Harun, bapa saudaraku Musa dan suamiku Muhammad. Daripada dua kisah ni kita dapat melihat bagaimana Nabi SAW menyelesaikan masalah dengan kata-kata yang mudah tapi mengandungi makna yang mendalam. Jadi isteri-isteri Rasulullah ni berasa selesa dan tenang ketika bersama Rasulullah SAW. Seterusnya, sentiasa bersiap sedia membantu para isteri. Di saat itu ramai suami enggan membantu isterinya kerana menganggap maruah mereka akan jatuh kerana menolong para isteri. Namun Rasulullah bukan begitu. Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dilakukan Nabi SAW di rumah. Aisyah menjawab, baginda selalu membantu isteri-isterinya. Kita dapat melihat bahawa Rasulullah SAW tidak akan membiarkan isteri-isterinya menguruskan rumah tanpa pertolongan. Malah tanpa disuruh, baginda tetap akan melakukannya. Poin yang seterusnya ialah bertimbang rasa sebelum membuat keputusan. Di kala itu ramai kebanyakan para suami memandang isteri mereka kurang berpendidikan, jadi mereka tak mahu macam teragak-agak untuk mengambil pendapat daripada isteri mereka. Namun Rasulullah tidak pernah teragak-agak atau membantah untuk mendengar dan mengambil pendapat isterinya. Kita dapat lihat dalam satu kisah juga, iaitu baginda bertanyakan pendapat Ummu Salamah dalam perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambut dan menyembelih binatang korban, namun mereka enggan melakukannya. Melihat respon para sahabat, Rasulullah pun masuklah ke tempat Ummu Salamah. Baginda berceritakan respon para sahabat kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah terus menyatakan pendapat dengan bijak. Ummu Salamah berkata, keluarlah wahai Rasulullah, bercukur kemudian menyembelih binatang. Lalu Rasulullah pun keluarlah daripada tempat Ummu Salamah dan mencukur serta menyembelih binatang korban. Apabila para sahabat ni melihat Rasulullah, jadi mereka pun mencukur serentak dan menyembelih binatang korban. Di sini kita dapat melihat bahawa Rasulullah SAW tak pernah teragak-agak untuk mengambil pendapat isteri baginda. Tetap santun meski sangat marah. Dikala tidak sedikit pun para suami yang ringan tangan kepada para isteri saat mereka melakukan kesalahan. Kita mendapati Rasulullah SAW tetap bijak, lembut dan santun dalam memperlakukan para isterinya saat menjadi silang pendapat atau perselisihan antara baginda dan isterinya. Ketika kemarahan agak tinggi, maka baginda pergi menjauhi isterinya untuk sementara waktu menjadi pilihannya. Tidak pernah pun baginda menampar seorang pun daripada isterinya. Baginda menjauhi para isterinya pada saat mereka mendesaknya menuntut nafkah. Bahkan ketika Rasulullah SAW berniat untuk menceraikan salah satu isterinya, kita mendapati baginda tetap santun, lembut dan penuh kasih sayang. Contohnya, Saudah binti Zam'ah yang sudah tua, tidak cantik dan berbadan gemuk merasa bahawa Rasulullah SAW berkahwin dengannya hanya rasa kasihan dan bukan cinta. Rasulullah pun kemudian berfikir untuk menceraikan Saudah secara baik-baik dengannya dengan
membebaskan Saudah supaya tidak membebankan dan memberatkan hati Saudah daripada berfikir tentang perkara tersebut. Dengan sabar, Rasulullah SAW menunggu sikap dan jawapan Saudah atas niat baginda untuk menceraikannya. Kesantunan, kesabaran dalam diri Nabi Muhammad SAW tetap terpelihara. Bahkan ketika ujian terberat yang menerpa dan mengguncang rumah tangga baginda, sikap Nabi kala itu merupakan teladan yang sangat kita contohi yang untuk setiap Muslim, iaitu saat terjadi apa yang disebut dalam hadis. Ketika hadis ini disebarkan dengan kelembutannya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah luntur. Rasulullah berbicara kepada Aisyah, "Amma ba' wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku tentangmu begini dan begitu. Jika kamu bebas tidak melakukannya, maka Allah akan membebaskanmu. Dan jika kamu pernah melakukan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kepadanya." Meski Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang agung dan posisi yang tinggi, namun kelembutan dan kesantunan, romantika dan harmoni rumah tangga Nabi Muhammad SAW dalam rangka memuliakan, menghormati dan menggembirakan isteri Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada umatnya bahawa bercanda ria dan bersenda gurau dengan isteri termasuk perbuatan berpahala bagi suami. Beliau bersabda, segala yang melalaikan seseorang Muslim adalah batil, kecuali memanah, melatih kuda dan bercanda ria dengan isteri. Ini semua termasuk kebenaran. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW, pemimpin besar umat Islam yang hati dan fikirannya tercurah memperjuangkan kebaikan umat serta kejayaan Islam, adalah seorang suami yang romantis. Tangannya yang mulia dan suci tidak segan-segan menyuapi para isterinya. Dituangkannya air ke dalam cangkir lalu diberikannya pada isterinya. Suatu hari, beliau menjenguk salah satu sahabatnya yang sedang sakit. Kepadanya beliau bersabda, "Bahkan suapan yang kamu angkat ke mulut isterimu itu bernilai sedekah untukmu." Betapa indahnya Islam. Sungguh menyeluruh ajaran-ajarannya memang hanya sekadar suapan, tetapi dengan suapan inilah mendekatkan suami isteri sehingga satu sama lain saling merasa nyaman dan tenang berada di sisi pasangan masing-masing. Selain itu, Rasulullah SAW juga kerap memberikan ciuman kepada para isterinya. Kerana apa? Kerana ciuman inilah memberi rangka bentuk untuk memupuk romantisme dan harmoni dalam rumah tangga. Dan walaupun dalam keadaan puasa, Rasulullah SAW tetap memberikan ciuman kepada isterinya, antaranya Aisyah. Ia bertutur, Rasulullah SAW mendekatiku untuk mengecupku. Aku katakan bahawa aku sedang berpuasa. Beliau bersabda, aku juga sedang berpuasa. Beliau menghampiriku lalu mengecupku. Walaupun dalam keadaan puasa, Rasulullah tetap memberikan ciuman seperti biasa kepada isteri-isterinya. Dan kata erti lain juga, Nabi Muhammad SAW juga akan mengejut para isterinya untuk bangun malam. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala merahmati seorang suami yang bangun malam lalu solat lalu membangunkan isterinya. Kemudian isterinya juga solat. Jika isterinya enggan bangun, ia memecikkan air ke wajahnya. Allah merahmati juga seorang isteri yang bangun malam lalu solat lalu membangunkan suaminya. Kemudian suaminya juga solat. Jika suaminya enggan bangun, ia memecikkan air ke wajahnya. Begitulah cara kehidupan romantiknya Rasulullah bersama isteri. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan teruskan lagi perbincangan kita di bawah tajuk Kunci Kebahagiaan Rumah Tangga. Di dalam Al-Quran, kebahagiaan disebut sebagai al-falah yang membawa maksud yang pelbagai. Antaranya ialah kemakmuran, keberhasilan, ketenangan, kelestarian, keindahan, kenyamanan dan juga keamanan. Pangkal kebahagiaan adalah agama. Baiklah, agama mengajarkan kita pembentukan keluarga, menjaga kesucian diri dan melahirkan anak keturunan yang soleh merupakan tujuan utama dalam berumah tangga.
sebelum kita berkahwin, kita perlu lihat kepada 5 perkara ini. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah latar belakang keluarga, yang ketiga adalah tahap kesihatan, dan yang keempat adalah tahap kewangan, dan yang terakhir sekali ialah pelan jangka masa panjang. Okey, benda ni penting sebab benda ni akan membentuk kita punya rumah tangga yang sempurna. Bila kita dah melihat kepada 5 ciri ni, dia menunjukkan tandanya kita bersedia untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Jadi benda ni sangat penting untuk kita lihat sebelum kita berkahwin, sebelum kita mengambil keputusan untuk berkahwin. Kunci kebahagiaan rumah tangga yang utama adalah agama. Kebaikan akhlak dan keunggulan moral harus menjadi asas bagi kehidupan berumah tangga. Ini kerana Rasulullah SAW bersabda, pilihlah wanita yang beragama, yakni solehah, maka kamu akan bahagia. Selain itu, Rasulullah juga bersabda, jika datang kepada kalian orang yang kalian redai agama dan akhlaknya, maka nikahlah anak perempuan kalian dengannya. Kunci yang kedua ialah takaful, yang membawa maksud saling bergantung. Baiklah, takaful dalam segala bidang sosial, budaya, keilmuan, pemikiran dan lain-lainnya. Kerana bila kita saling bergantung antara pasangan, ia dapat mewujudkan suasana yang menghormati, saling memahami serta pola interaksi yang sihat dan setara. Maksudnya bila kita saling berinteraksi, saling bergantung, nak pergi mana-mana kita bersama-sama, maksudnya benda tu akan membawa kepada keharmonian. Sekali Allah SWT berfirman, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Terusnya, dalam kehidupan berumah tangga, jangan sesekali kita menganggap untuk mewujudkan keluarga yang bahagia adalah perkara yang sangat mudah. Sebenarnya ia bukan perkara yang sukar. Namun, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Jadi di sini saya akan berkongsikan beberapa tips untuk menjadikan rumah tangga kita bahagia, aman, harmoni dan tenteram. Yang pertama ialah untuk mengusir syaitan dari rumah kita, atau bahasa lain untuk menghalau syaitan. Bagaimana cara untuk menghalau syaitan daripada rumah kita? Ada 4 cara. Yang pertama, mengingat Allah saat masuk ke rumah dengan setidaknya mengucapkan bismillah. Sekurang-kurangnya apabila kita hendak masuk ke rumah, kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Dan sebaiknya kita memberi salam, assalamualaikum. Dalam firman Allah SWT dalam surah Nur ayat 61, maksudnya, maka apabila kamu memasuki satu dari rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, salam yang diletakkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Dalam yang jelas menunjukkan kita perlu memberi salam apabila masuk ke rumah. Yang kedua, iaitu menyebut dengan mengingat Allah saat makan dan minum. Bukan sahaja bila kita ingin masuk rumah, maka waktu kita nak makan tu juga kita perlu ingat Allah untuk mengusir syaitan. Dalam sebuah hadis, sabda Rasulullah SAW, apabila seseorang masuk ke rumahnya dan menyebut nama Allah saat memasukinya dan saat makannya, maka syaitan berkata kepada sesamanya, tidak ada tempat tinggal dan tidak ada makanan bagi kalian. Dan apabila ia masuk ke rumahnya tetapi tidak menyebut nama Allah ketika memasukinya, maka syaitan akan berkata, kalian menemukan tempat tinggal. Dan apabila ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan akan berkata, kalian menemukan tempat tinggal dan makanan. Jadi jelas melihat bahawa betapa pentingnya untuk kita mengingati Allah bagi tujuan mengusir syaitan, kerana syaitan tidak boleh duduk di tempat yang adanya nama Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, yang ketiga, cara untuk mengusir syaitan dari rumah kita ialah banyak membaca Al-Quran, dan utamanya surah Al-Baqarah 3 malam sekali. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Dalam ini jelas kita perlu membaca
tanah dan juga patung. Sabda Nabi Muhammad SAW, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung dan juga gambar. Dan yang kedua, kita perlu bersihkan rumah kita daripada anjing. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Jadi kita perlu menjauhi daripada 3 perkara ini, iaitu gambar-gambar yang tidak senonoh, na'udzubillah min dzalik, patung dan juga anjing. Maka kita dapat menjemput malaikat masuk ke dalam rumah kita. Jadi kita dapat menjadikan rumah tangga kita harmoni. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, rahasia kebahagiaan rumah tangga Rasulullah adalah kita dituntut untuk menahan emosi dan mengendalikan diri dari sifat marah. Nabi Muhammad SAW melarang kita daripada marah. Dalam sebuah kisah, seorang lelaki datang menemui Rasulullah dan berkata, "Nasihatilah aku." Maka Rasulullah bersabda, "Jangan marah." Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Dalam sabda baginda yang lain, permudahkanlah dan jangan mempersulitkan. Apabila ada di antara kamu yang marah, maka diamlah. Marah merupakan fitrah manusia. Maka Rasulullah menuntut untuk menahan marah dan bukannya menurun atau melepaskan kemarahan kita. Kemarahan akan menimbulkan pergaduhan apabila dibalas dengan kemarahan. Sebagai kesannya, tekanan dan kesedihan akan muncul. Malah, kesihatan mental anak-anak akan terganggu kerana sering melihat kedua ibu bapa mereka bertengkar. Menahan marah bukan sahaja diam, malah anggota badan lain seperti mata mampu berbicara dengan kasar melebihi bahasa lisan. Gerak bibir juga mampu menjelaskan kemarahan kita kepada seseorang tanpa berkata-kata. Rasulullah merupakan idola dan teladan dalam menerapkan kaedah dan syarat dalam mewujudkan rumah tangga yang aman dan harmoni. Maka tidak hairanlah rumah tangga Rasulullah disebut sebagai rumah tangga yang paling bahagia. Kita dapat menemui kesederhanaan dan keindahan budi, walaupun mudah baginya jika dia menginginkan dunia dan isinya. Siti Aisyah pernah berkata, sejak datang ke Madinah, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang dari gandum, iaitu roti, selama 3 malam berturut-turut sehinggalah beliau wafat. Pada sesetengah orang, mereka menyangka bahawa kebahagiaan terletak pada wang, rumah yang besar, kereta yang mahal dan seumpamanya. Namun, Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahawa kebahagiaan rumah tangga terletak pada penghuni yang saling memahami, kerjasama dan tolong-menolong dalam menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai suami isteri dan anak-anak, serta jalinan kasih sayang dan kesetiaan yang berdasarkan takwa dan kesolehan. Masya Allah, jika kita lihat pada sikap, sifat, peribadi dan personaliti Rasulullah yang sangat mementingkan rumah tangga baginda, walaupun baginda sibuk, walaupun baginda seorang pemimpin dan seorang pendakwah. Rumah tangga yang bahagia seperti inilah yang diinginkan oleh setiap insan di dunia, terutamanya seorang yang bergelar suami. Tiada guna menjadi seorang suami yang mempunyai segala-galanya, yang berjaya di dunia, yang berjaya dalam pelbagai perkara, tetapi rumah tangganya porak-poranda. Oleh itu, seorang suami wajarlah melakukan perkara supaya rumah tangganya terhindar daripada anasir yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Surah At-Tahrim ayat 6. Jadi bagaimana kita nak memperoleh rumah tangga yang bahagia? Bagaimana jika kita fikir untuk memperoleh rumah tangga yang bahagia? Peganglah kata-kata saya ini. Percayalah,
bahawa jika kita mengikuti Nabi, insya-Allah kita berjaya di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.